Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya harap anda sihat-sihat belaka. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana cara untuk membuat kari pap. Jom kita saksikan. Okey, apa ni Dina? Apa bahan ni? Itu ialah bawang putih dan bawang merah yang telah dikisar. Apa kegunaan hasil kisar ni? Untuk menumis Inti kari pap. Okey, masukkan minyak masak. Panaskan minyak. Kita akan masukkan bahan-bahan yang telah di kisar tadi. Okey, ini tadi bahan-bahan yang telah kita kisar ya. Kita nak sikit. Okey, masukkan kentang supaya kentang ni cepat lembut dan tunggulah kentang ni masak ataupun lembut. Okey, apabila kentang tadi dah hampir separuh masak, kita masukkan serbuk kari. Saya masukkan dalam 4 sudu kecil lah daripada yang saya sediakan tadi. Tapi kalau nak lebih pedas, bolehlah masukkan lebih ataupun tambah dengan serbuk cili ya. Okey, kita biarkan dulu serbuk kari ni masak ya. Okey, seterusnya kita akan masukkan ayam cincang ya. Ayam cincang tadi ayam cincang ni dia ada air sedikit, jadi kita tak perlu tambahkan air. Jadi kita biarkan ayam cincang ni masak dan sebati dengan rempah kari dan bahan-bahan yang telah kita masukkan tadi. Dalam proses kita menunggu ayam ni masak, kita boleh tambahkan juga sedikit air. Sediakan air ikut keperluan, sikit saja, tak terlalu banyak. Kita tambahkanlah sedikit garam ikut kesesuaian masing-masing ya. Okey, seterusnya kita akan lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pastry kari pap ataupun pastry tu apa? kulit kari pap. Kulit kari pap. Tengok sini bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya? Ini apa ni? Margarin Margarin dalam 2 atau 3 sudu besar. Okey. Tepung gandum. Ni tepung gandum dalam 1,5 cawan dan sedikit garam. Tu kita akan masukkan margarin ke dalam kuali kita yang dah panas tu tadi ya. Dan kita tunggulah. Okey, sekarang ni langkah seterusnya ialah kita akan tunjukkan proses untuk membuat pastry. Ni Dina kena tolong ya. Okey, pertama sekali tadi kita ada tepung. Okey, ambil tepung Dina. Tepung kita masukkan. Tepung ya. Okey. Lepas tu kita akan masukkan margarin yang telah kita cairkan tadi ya. Suam-suam patutnya ya, tapi dah agak sejuk dah nampaknya. Okey, kita gaulkan begitu. Okey, kita gaul rata dulu margarin dan tepung tadi. Margarin telah cairkan. Okey, masukkan sedikit garam ya, sekiranya perlu. Okey, sikit saja. Okey, garam bukit ni dia tak berapa masin. Okeylah, bolehlah. Okey, seterusnya ni kita dalam proses untuk jadikan dough Dina. Okey, masukkan air sedikit demi sedikit Dina. Sampai proses ni kita kena dah kena guna tangan, tak boleh guna senduk lagi dah. Okey, ni campurkan air sedikit untuk dia menjadi dough bulat begini. Ni namanya dough. Okey, dough pastry.
Dah sekarang nampaknya berjaya dah dos saya ni. Okey, Dina Mujo tak masukkan banyak air tadi. Kalau banyak sikit dia lembik. Sekarang dah jadilah dough. Okey, kita katup tepi dia tu bagi rapat ya. Bagi dia rapat supaya tak terbuka mulut dia. Terbuka dah tu. Bukan senang ya nak buat kelipik ni secara manual. Kalau guna cetak dia senang ya, katup jadi. Tapi ni manual ni siapa boleh buat ni memang kira berjaya lah. Okey, tekan kuat sikit. Okey. Kemudian barulah kita klaim dia. Okey. Klaim lah macam cara pun, asalkan bercantum mulut dia tu. Terbuka pula. Teruskan, tak apa. Tu yang kena katup kuat sikit. Tu dia. Boleh lah. Tu dia hasilnya. Okey, jadilah. Nanti. Okey, kita sekarang nak tunjukkan cara nak buat kelipik karipap ya. Dan pastry kita pun saya dah buat lebih nipis berbanding yang pertama tadi. Okey, isikan inti. Okey. Lepas tu kita katupkan dia tepi ni. Ni tepi ni kita katupkan rapat. Kita zip dah. Tu baru kita kelem. Orang kata kelem. Okey, dah siap. Okey, inilah hasil karipap yang telah siap kita klaim tadi. Jadi sekarang tiba masa untuk menggoreng. Digaring bahagian bawah, baru kita balik. Cuba komen sikit rasa tu, okey tak? Ada rasa lepas dia, ada rasa Dia punya pastry dia boleh tahan langut. Langut, okey. Dia punya inti banyak juga. Padat ke ataupun ada Padat. orang panggil apa tu, karipap angin ke? Padat. Penuh. Penuh. Betul. Penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cuba. Rasa dia kata cair di dalam. Dia punya kerangupan dia, lepas tu bila sampai ke mulut, dia punya inti dia kata rasa sampai ke tekak. Tu dia. Memang kata dengan inti yang penuh, lepas tu dengan dia punya kulit dia rangup dan senang, kata boleh makan sip-sip keluarga, insyaAllah. Rasa sangat best. Okey, inilah hasil tadi yang kita tunjukkan tadi, macam mana cara nak buat karipap. Tadi tu kita cerita pasal inti dia, macam mana nak sediakan inti dia, kemudian macam mana nak sediakan dia punya apa nama ni, kulit dia macam mana kita nak pulas-pulas ni kan, bentuk dia macam ni kan. Bukan senang tu. Okey, kita sekarang ni saya nak cuba rasa pula macam mana rasa dia. Okey, kita buka dalam dia, tunjuk sikit. Dalam dia penuh penuh syarat dengan dia punya inti. Okey, jadi yang kadang-kadang kita beli kat kedai tu, dia panggil karipap angin tapi ini kita buat sendiri, suka hati kita. Kita nak buat karipap angin ke ataupun kita nak penuhkan dia. Okey, saya cuba rasa dia macam mana. Rasa dia rangup, dia punya kulit dia rasa rangup. Okey. Kemudian dia punya inti dia cukup rasa, Inti dia ada rasa kentang. Kentang ni pula ialah kalau kita masak tak cukup masak, rasa dia macam mentah. Tapi ni kentang ni nampak rasa cukup rasa, dah masak. Kemudian rempah dia kita rasa rempah dia. Kemudian dia punya garam dari tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak buat masa tengah kita buat tadi tu,
kan, tengah kita gaul-gaul tadi tu, kita cuba rasa dia punya inti dia tu. Kita adjust kat situ. Kita kalau tak cukup rasa kita tambah, kalau kita tak cukup garam kita tambah garam. Jadi kalau dah buat macam ni, memang tak boleh lah, tak dapat nak tolong. Okey, jadi saya rasa memang rasa dia tu sama lah kalau kita makan kat kedai ke apa ke, kan, rasa dia sama. Dan saya rasa lebih sedap lagi, bukan apa, sebab dia penuh. Dia penuh dengan inti. Jadi tuan-tuan boleh cuba sendiri di rumah. Resipi ni cukup mudah, terbaik.